الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat Dia, alhamdulillah malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata li'anna dunia, dia kata. Dan yang ni kita baca, kita ulang sikit apa yang kita baca pada minggu yang sudah, supaya kita boleh faham sambungan daripada apa yang kita sebut ni. Maka dia kata li'anna dunya aduwatun, dia kata ini adalah kerana dunia dia adalah aduwah, dia adalah musuh. Dan dia adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih-lebih lagi dia adalah musuh
kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang dimaksudkan dengan musuh dekat sini bukanlah bermakna dunia itu salah, tidak sama sekali. Walaupun dalam hadis ada menyebut ad-dunya mal'unah, dunia itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dilaknat dan yang tak disukai oleh Allah adalah kelalaian daripada dunia tersebut. Jadi bila kita mengambil dunia, dia tak salah, cumanya kelalaian pada dunia itu. Dan tuan, maka ianya adalah perkara yang dilarang, ianya adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis dia, ni'mal mal fi yadi salihin, kata Nabi, betapa eloknya kalaulah harta itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh, kata Nabi. Dan tuan, maknanya Nabi SAW suka kalaulah ada orang soleh yang mempunyai harta. Pasal apa? Kerana kalau dia ada harta, maka pasti dia akan membelanjakan harta tersebut pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, orang yang ada kekayaan tetapi dia banyak membelanjakan kekayaan itu pada jalan Allah, ianya adalah salah satu ciri daripada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa-apa yang kami berikan kepada mereka, maka mereka infakkan. Dan mereka belanja pada apa? Fi sabilillah. Mereka belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu adalah ciri orang yang bertakwa dengan Allah. Tuan-tuan, tapi kalau dia tak ada apa-apa, bagaimana dia boleh membelanjakan pada jalan Allah? Sebab itu kata Nabi SAW, faqidu syai' la yu'tih, kata Nabi, orang yang tak ada apa-apa maka dia tidak boleh memberikan apa-apa, kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi dunia dia bukanlah satu perkara hak yang buruk, dia bukanlah satu perkara hak yang tak elok. Cuma ada cara bagaimana kita nak mengendalikan dunia itu sehingga dia menjadi jambatan untuk akhirat kita, bukan digunakan dunia itu untuk kelalaian daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, li'anna ad-dunya aduwah, kerana dunia itu dia merupakan musuh. Dan tuan, makna musuh dekat sini adalah daripada bahagian kelalaian itu. Dan tuan, itu yang menjadi musuh kepada Allah dan juga musuh kepada orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Lalu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wallahu yuqbilu biha ala a'da'ih. Lalu dunia ini Allah Ta'ala beri kepada musuh-musuh dia. Dan tuan, Allah Ta'ala beri dunia ni kepada orang-orang yang jauh daripada Allah. Allah beri dunia ni kepada orang-orang yang dia benci. Dan tuan, makna dia macam tadi kita sebut, dunia ni diberikan pada orang tu bukan mendekatkan dia pada Allah, malah menjauhkan dia lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau orang kaya,
Dan kaya ni boleh mendekatkan dia dengan Allah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman ni segala kekayaan Allah Ta'ala beri kepada dia. Allah beri macam-macam pada Nabi Allah Sulaiman. Dan Allah Ta'ala beri pada dia jin boleh pakai. Dan Allah Ta'ala bagi kerajaan yang begitu besar kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni dia nak arah siapa, semua boleh. Dan dia boleh memahami semua bahasa. Dan ni hebat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi kekayaan dan juga kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia kata lagu mana? Dia kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Liyabluwani, yang tujuannya adalah untuk menguji aku. Ashkur am akfur, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Walaupun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia kaya raya, walaupun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni dia mempunyai kekuasaan yang begitu besar, tetapi kekayaan itu tidak pernah melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka disebut oleh Imam Al-Haddad, maka diberikan dunia ini kepada musuh-musuh dia. Tujuannya apa? Supaya musuh ini, supaya orang-orang yang lalai ini ianya bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam orang yang berdoa. Dan bila kita berdoa dengan Allah Ta'ala ni, kadang-kadang doa kita lambat nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat bila kita doa sampai setahun, doa sampai 2 tahun, 3 tahun, dan doa kita lambat nak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa yang lambat kabul ni? Dan dia ada 2 perkara yang lambat makbul ni. Yang pertama, kerana kita berdoa tidak dengan syarat dia. Dan kita berdoa tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang pertama sekali. Yang kedua, lambatnya doa seseorang dimakbulkan oleh Allah kerana Allah suka mendengar suara hamba-hamba dia merintih kepada dia. Dan ini disebut dalam sebahagian asar yang mana disebut apabila seseorang itu lambat doa dia dimakbulkan oleh Allah, ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala suka mendengar suara dia merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 suara kata Nabi, yang mana suara ni sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolonglah dalam salah satu daripada suara ni. Dan suara lagu mana yang disukai oleh Allah? Suara sedap ke? Tak, bukan dia. Dan macam mana suara yang disukai oleh Allah? Suara yang lembut ke? Suara yang kasar ke? Tak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 suara yang disukai oleh Allah Taala. Yang pertama, al-mustaghfirina bil ashar. Bila mana dia minta ampun dengan Allah pada waktu pagi, ashar, sahar. Iaitulah pada awal-awal pagi. Sebelum daripada subuh, dia dah bangun dah. Kemudian dia pun minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni suara yang Allah Ta'ala cintai.
Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sautun qiraatul Quran, suara orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan orang yang baca Al-Quranul Karim ni, bila mana suara dia menuturkan patah perkataan Al-Quran itu, dan Allah Ta'ala cinta kepada suara orang ni. Dan yang ketiga suara apa dia? Sautuddid fis suhur, suara ayam jantan pada waktu awal pagi. Dan pasal apa? Apa yang ada dengan suara ayam jantan ni? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu dengar salakkan anjing, maka ta'awwadhu billah, hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah. Dan dah baca apa? Kerana anjing kalau dia menyalak ni, kata Nabi SAW, dia sedang melihat syaitan pada waktu tu. Maka kata Nabi, ta'awwadhu billah, kamu hendaklah minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Dan tapi bila mana kita dengar kokokkan ayam pada waktu pagi ni, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alillahir rahmah, maka minta dengan Allah Taala rahmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ayam ni dia melihat rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian, bila mana lambat doa kita dimakbulkan oleh Allah Taala, kata ulama, ianya adalah kerana Allah Ta'ala dia suka mendengar suara hamba-hamba dia merintih. Tuan-tuan, tetapi bagi orang, kata ulama, bagi orang yang Allah Ta'ala benci pada dia, Allah tidak suka pada dia, bila mana dia berdoa kepada Allah, maka doa dia cepat dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata ulama, kerana Allah Ta'ala tak suka dengar suara dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak suka mendengar rintihan dia. Maka bila mana dia berdoa, maka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian dengan dunia. Allah Ta'ala beri kepada siapa? Musuh dia. Supaya apa? Supaya musuh ini dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu dalam nikmat yang kita dapat ni, dia ada dua. Dan tuan, satu namanya adalah ni'mat. Ni'mah. Ni'mah dengan ain. Ni'matun. Ni'mah. Tuan-tuan, ulama dia berikan pentakrifan bagaimana nikmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nikmat ni, bila Allah Ta'ala berikan satu-satu anugerah pada dia, dia dapat semakin mendekatkan diri dia kepada Allah. Tuan-tuan, nikmat ni bila mana dia dapat, dia semakin bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, kawan baru beli kereta baru, contoh, baru keluar, dia bawa keluar apa ni, Alza baru, Alza lama tolak. Masya Allah. Ni semua cari pasal apa ni, nak beban hutang lagi ni. Elok-elok dah apa ni, kereta tak payah bayar bulan-bulan lagi dah. Gatai, bawa keluar kereta baru, hang tanggung sebulan 880. Tuan-tuan, baik. Tapi tak apalah, ala kulli hal. Kalau orang tu dia mampu, kalau orang tu dia ada kemampuan, tak ada masalah pun. Tapi tengok, nikmat ni bila mana dia diberikan oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, bila mana dia diberikan nikmat, dia semakin dekat dengan Allah, dan semakin pula ia bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, dia baru beli kereta baru keluar kedai, tak koyak plastik. Tuan-tuan, Masya Allah,
dengan kereta baru ni, dengan kereta baru ni lah dia pi masjid, dengan kereta baru tu lah dia pi mana-mana ceramah ke. Tuan-tuan, dengan kereta baru tu lah dia pi ziarah sanak saudara dia, dengan ada mana-mana program-program ilmiah. Tuan-tuan, dia guna kereta tu lah pi. Tuan-tuan, dia guna kereta tu lah untuk dia bantu orang. Tuan-tuan, kalaulah macam tu, maka ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari-hari dia makan nasi, beras dia beras basmati. Masya-Allah. Tuan-tuan, 5 kilo saja pun dah berapa puluh ringgit dah. 10 kilo apatah lagi. Tuan-tuan, tapi makin dia banyak makan, semakin bertambah pula amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi bila mana dia mendapatkan kesenangan, dia dapat kesenangan, makin jauh dengan Allah taala. Tuan-tuan, makin jauh pula dia dengan majlis-majlis kebaikan. Tuan-tuan, semakin tak bersyukur dengan Allah, tetapi dia punya kesenangan makin bertambah. Tuan-tuan, dia semakin banyak harta. Tuan-tuan, tapi dia makin jauh daripada Allah. Tuan-tuan, jaga-jaga. Yang ni bukan nikmat. Yang ni namanya adalah istidraj. Tuan-tuan, istidraj ni apa dia? Allah beri kesenangan pada satu orang. Allah Ta'ala beri apa-apa yang dia nak kepada satu-satu orang. Tuan-tuan, bukan kerana Allah Ta'ala suka pada dia, tetapi kerana dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, dia berikan dunia ni kepada musuh-musuh dia, wa yasrifuha an awliya'ih, dan dielakkan dunia ni daripada para wali-wali dia, daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana Allah Taala tak mau orang-orang yang dekat dengan dia ni menjadi hamba kepada dunia. Tuan-tuan, bila manusia dia dah menjadi hamba pada dunia, dia dah jadi hamba kepada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ini. Tuan-tuan, dia bahaya. Bahaya sampai kepada peringkat dia akan menuhankan perkara tersebut. Tuan-tuan, perkara ni disebut oleh Allah Ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah, tidakkah kamu tengok bagaimana ada sebahagian daripada orang yang mana dia menuhankan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Saya tak kata orang lain. Saya ialah kita mengajak, tuan-tuan. Kadang-kadang nak bawa kitab tebal-tebal ni, ialah kadang-kadang tu masalah juga, tuan-tuan, kan? Kita pula tak rajin bawa kereta. Kita biasa naik motor ya. Lepas tu pula kita ni ada macam-macam lagi. Dengan sambung pengajian. Jadi kita nak ada satu alat. Yang mana alat ni dia boleh simpan ke semua. Yang kita mengajak pun dia boleh simpan. Kemudian kelas pun kita boleh buka. Dekat mana-mana pun kita boleh buka. Tuan-tuan, jadi belilah gadget-gadget hak yang macam ni. Tuan-tuan, tujuan dia untuk itulah. Tapi, tuan-tuan, bila kita beli ni dengan harga dia yang yalah boleh tahan juga. Kemudian dengan kecanggihan dia macam-macam ni. Tuan-tuan, kadang-kadang tu kalau kita tak kawal niat tu, dia nak lari juga, tuan-tuan. Dia nak lari juga. Sikit-sikit nanti pi ambil spray atas dah. Tu dia. Kan. Nanti saat-saat nanti bila pi ke pasar raya, nak cari pula dia punya baju dia, cover dia.
Padahal cover dah ada dah. Mula-mula beli ada dah. Mahal dah. Tuan-tuan. Tapi dia nak beli pula hak baru, benda hak lama boleh pakai lagi. Tuan-tuan, tengok nah, bagaimana bila satu orang ni dia terlibat dengan keduniaan, tuan-tuan, sampai kepada peringkat dia akan menuhankan hawa nafsu dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok bagaimana orang sanggup kerana dunia putus hubungan silaturahmi. Tuan-tuan, kerana dunia adik-beradik dah tak kenal lagi dah. Tuan-tuan, kerana keduniaan harta, tuan-tuan, orang bermusuhan di antara satu dengan lain. Tuan-tuan, maka kerana tu nah, dunia ni wa yasrifuha an awliyaih, Allah Ta'ala elok kepada wali-wali dia, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana bila mana tidak ada keduniaan dalam hati dia, maka pada masa tu dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu ada dalam satu riwayat, nah, bila Allah Taala menawarkan kekayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni Allah Taala tawarkan pada dia kekayaan. Nah, sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku nak, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala nak menukarkan gunung Uhud itu menjadi lembah emas buat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tuan-tuan, kita tuan-tuan kalau tahu tempat tu ada emas, tak tahu nak kata tak. Tuan-tuan, saya ingat lagi masa tu, nak kata remaja pun boleh, nak kata budak lagi pun boleh. Umur antara itulah, antara budak dengan remaja. Tahun lebih kurang dalam tahun 90-an. 90-an ke atas. 91, 92, lebih kurang macam tu. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu. Tak tahulah pernah dengar lah. Tapi dulu di Mersing. Di Mersing, heboh pada masa tu orang duk cari emas. Orang cari emas, orang gali dekat laut. Dia ayak-ayak pakai kuali tu ada emas. Tuan-tuan, mereka pergi dekat parit-parit ni, ayak-ayak pakai kuali ada emas. Tuan-tuan, tak terkecuali arwah ayah saya pun pergi carinya. Tuan-tuan, mereka cari sakan, tuan-tuan. Pagi, tengah hari, petang, malam, lepas Isyak nanti cari sampai ke pagi cari. Tuan-tuan, Masya Allah. Pasal apa? Kerana banyak emas. Jadi masa tu Mersing ni ramailah orang-orang yang duk cari emas pada masa tu. Tuan-tuan, Masya Allah. Dan saya tengok sendiri macam mana emas-emas tu dijual kepada toke, ada pada kedai-kedai emas ni pun ada dapat duit. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, aku ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jabal Uhud itu, gunung Uhud itu, Allah Ta'ala nak gantikan dia menjadi satu wadi, menjadi satu lembah emas kepada aku, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi terima tak? Nabi tak terima. Tuan-tuan, malah Nabi SAW kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku lebih suka, kata Nabi, kalau pada hari ini aku kenyang, esok aku lapar balik. Ya Allah, begitulah berterusan. Aku kenyang, nanti ada masa aku lapar, nanti aku kenyang balik semula, kemudian aku lapar balik semula. Tuan-tuan, Nabi lebih suka keadaan itu. Tuan-tuan, pasal apa Nabi suka keadaan lagu tu? Kerana kata Nabi, bila kenyang, melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila mana lapar itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu bulan Ramadan hari itu ni, tuan-tuan, bulan Ramadan ni kan bulan yang mulia. Tuan-tuan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua
orang-orang Islam tunggu bulan ni. Pasal apa? Kerana bulan ni istimewa. Dia digandakan segala pahala oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kemurkaan di dalam bulan Ramadan. Yang ada cuma rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, tapi bulan Ramadan ni apa dia? Amalan yang paling besar, puasa. Kita mengosongkan perut kita. Tuan-tuan, pasal apa mengosongkan perut menjadi agenda di dalam bulan Ramadan ni? Tuan-tuan, kerana bila kita kosongkan perut ni, kita tak mau, kita lemah melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, kita akan lemah untuk menuruti hawa nafsu kita. Tuan-tuan, dengan kita berlapak ni, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meringankan tubuh badan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata, kalau perut kenyang, pada masa tu anggota tubuh badan lapar. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau kita kekenyangan sangat ni, tuan-tuan, anggota tubuh badan ni malas dan malas untuk melakukan ibadat kepada Allah. Tetapi kata ulama, kalau perut lapar, anggota tubuh badan kenyang. Tuan-tuan, maknanya apa? Bila perut lapar ni, bila kosong perut kita ni, tuan-tuan, kita akan mudah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, bila mana kamu diberikan kemiskinan, kamu diuji dengan kemiskinan, falyahmudallaha, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, bila diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Alladhi syabbahahu bi anbiyaihi wa awliyaihi wa ibadihi salihin. Kerana Allah Ta'ala menyamakan engkau dengan para nabinya, dengan para wali-walinya, dan juga dengan hamba-hambanya yang saleh. Semua mereka itu, kehidupan mereka adalah sederhana saja. Termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kata Imam Al-Haddad, falaqad kana sayyidul mursalina, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa khairul khalqi ajma'in, dan juga dia adalah sebaik-baik makhluk keseluruhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok apa kata Imam Al-Haddad, yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Nabi pernah mengikat perut dia dengan batu. Tuan-tuan, pasal apa? Minal ju', kerana Nabi pernah tersangat lapar pada waktu itu. Tuan-tuan, sahabat ni, dalam apa ni, dalam perang Khandaq pada masa tu, bila gali-gali parit ni, maka sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami semua ni lapar ya Rasulullah. Kokoklah ada makanan apa-apa ke, ada chicken chop ke apa lah. Tuan-tuan, kita makan cukup mewah pada hari ni. Tuan-tuan, bila sahabat mengadu pada Nabi SAW, dan sahabat tunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, tahap kelaparan kami ni kritikal dah ya Rasulullah. Bila sahabat ni angkat baju dia, tengok-tengok dekat baju apa ni, dekat baju mereka ni, adanya satu batu yang diikat pada perut mereka. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW farafa'a thawbahu, Nabi pun angkat dia punya baju dia. Tuan-tuan, berapa batu pula yang diikat pada perut Nabi? Ada 2 ketui batu yang diikat pada perut baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi lebih lapar lagi daripada para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Imam Al-Haddad, waqad yamurru syahrani aw akthar. Dan kadang-kadang dia kata yamurru syahrani aw akthar. Kadang-kadang berlalu sampai 2 bulan ataupun lebih daripada 2 bulan. Ma tuqadu fi baitihi narun. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berasap, dia kata. La tuqad, maknanya tidak ada apa yang nak dimasak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nah, li ta'amin wala ghairihi, untuk makanan ataupun untuk hak yang lain-lain. Innama yakunu ala tamri wal ma. Tuan-tuan, hanya ada di rumah Nabi SAW ni 2 benda ya. Apa dia? Iaitulah tamar dan juga hanya air yang ada di rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab itu pernah dalam satu riwayat, sahabat menyatakan, orang yang makan roti pada zaman kami ni, sahabat kata, pada zaman kami ni, pada zaman Nabi SAW ni, bila makan roti ni dia ada macam-macam grade dia. Tuan-tuan, dia ada macam-macam tingkatan roti. Dan roti yang paling baik adalah roti, kata sahabat, yang diperbuat daripada tepung yang sangat halus, dia kata. Dan sahabat kata apa? Tepung yang halus itu hanya dimakan oleh orang-orang yang tertentu sahaja daripada kalangan kami, kata para sahabat. Tuan-tuan, Nabi SAW adalah pemimpin umat. Tuan-tuan, Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah ikutan umat. Tuan-tuan, Nabi SAW ni, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sirah, tuan-tuan, Nabi banyak emas-emas yang orang beri hadiah pada Nabi. Tuan-tuan, dari segi pakaian pula, ramai orang yang beri Nabi hadiah dengan pakaian yang hebat-hebat. Banyak pakaian yang diberi pada Nabi SAW. Tuan-tuan, kita pernah terang sebelum ni, kalau dalam peperangan, Nabi SAW dia mempunyai bahagian. Tuan-tuan, bahagian Nabi khumus 1/5 daripada harta ghanimah. Tuan-tuan, Nabi bukan orang miskin. Tuan-tuan, Nabi bukan orang jenis melarat punya. Walaupun, tuan-tuan, kita duk baca sirah ni, Nabi dia tidur atas pelepah tamar sampai berbekas badan. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam kitab yang kita baca ni pun berlangsung sampai 2 bulan. Tuan-tuan, tak ada apa yang boleh dimakan di rumah Nabi SAW, melainkan hanya ada tamar dan juga air kosong saja. Tuan-tuan, padahal Nabi SAW ni banyak harta dia, dia ada pendapatan dan sebagainya, orang beri hadiah lain, tuan-tuan. Tapi disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW menghadiahkan dia kepada anak-anak yatim, kepada ibu-ibu tunggal, kepada orang-orang yang memerlukan. Tuan-tuan, Nabi SAW, kalau dia beri kepada orang, ada 2, ni ciri kenabian di dalam menginfakkan harta pada jalan Allah. Tuan-tuan, yang pertama, bila dah beri tak ambil balik. Bila dah beri tak ambil balik, tuan-tuan jangan buat macam ni. Kan? Dah beri ambil balik pula, kan? Orang Melayu kata ni jenis borok siku dia bahasa. Jangan, Nabi SAW bila mana dia beri, dia tak akan ambil balik semula. Ni satu ciri kenabian. Tuan-tuan,
yang keduanya apa? Bila Nabi beri ni, orang minta Nabi pasti beri. Ni Nabi SAW. Tak pernah Nabi balik daripada masjid, tiba-tiba ada orang-orang yang suka meminta-minta, orang miskin meminta kepada Nabi SAW. Dan orang ni mai datang minta Nabi beri. Kemudian Nabi jalan sikit lagi, ada orang minta lagi, maka Nabi beri. Tuan-tuan, jalan ke depan sikit, ada orang minta, Nabi beri. Tuan-tuan, sehinggalah bila Nabi balik ke rumah, tak ada apa lagi dah pada diri Nabi SAW. Tuan-tuan, tu cara Nabi SAW memberikan pemberian kepada orang lain. Tuan-tuan, maka dia cerita lagi, Imam Al-Haddad cerita lagi. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abyatihi tis'i. Dan kadang-kadang ada tetamu yang datang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu tetamu ini fa arsala ila abyatihi tis'i, Nabi akan serahkan tetamu ni tadi kepada rumahnya. Nabi ni kan ada ramai, dia punya isteri dia. Nabi akan tanya, isteri yang pertama ni apa ada kat rumah kita? Dan tak ada apa. Dan tanya pula dengan rumah yang kedua, ada apa yang boleh dijamu untuk tetamu kita? Dan sampai kepada peringkat tu Nabi SAW. Lalu Imam Al-Haddad cerita lagi, wa mata yauma mata, dan juga Nabi SAW ni dia mati pada hari dia wafat. Wa dir'uhu marhunah inda yahudiyin, dia kata. Tuan-tuan, masa Nabi SAW wafat, pada hari kewafatan Nabi SAW, tuan-tuan, baju besi Nabi SAW masih lagi ada tergadai pada satu orang Yahudi. Nabi bayar hutang kepada Yahudi tersebut. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, nak cerita kepada kita ni apa dia? Tuan-tuan, ambil dunia ni hanya sekadarnya sahaja. Tuan-tuan, bersederhana dengan dunia ni. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, dunia adalah tempat persinggahan dan tumpang lalu, kata Nabi. Kerana tu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Jadilah kamu dekat dunia ni seolah-olah seperti seorang pengembara, kata Nabi. Tuan-tuan, tujuan kita esok ni nak pi ke mana? Nak pi kepada negeri akhirat besok. Tuan-tuan, maka kerana tu kita cari dunia ni, dia bukan kerana untuk kita kekal atas dunia. Tuan-tuan, tapi kita cari dunia ni adalah sebagai membina jambatan untuk ke akhirat. Mudah-mudahan nanti dia menjadi saham di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad dia kata lagi, di rumah Nabi SAW, walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu, tak ada apa-apa yang boleh dimakan di rumah Nabi SAW. Zu kabidin, Nabi cuma ada hati untuk dimakan. Tuan-tuan, bukan daging, bukan apa, hati yang boleh dimakan. Kemudian kata Imam Al-Haddad, kafun min syairin, dan Nabi hanya ada segenggam syair. Tuan-tuan, syair ni apa dia? Barli. Hanya ada segenggam barli di rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, lalu kata Imam Al-Haddad, tuan-tuan, maka dia terang kepada kita pasal apa Nabi SAW memilih kehidupan yang lagu ni. Falyakun qasduka ayyuhal murid, maka hendaklah engkau, dia kata, jaga maksud engkau, wahai sekalian murid, wahimmatuka minad dunya,
dan juga kesungguhan engkau pada dunia ni, kehendak engkau kepada dunia ini, cukuplah, kata Imam Al-Haddad, khirqatan tasturu biha auratak, cukuplah dia hanya menjadi kain untuk menutup aurat engkau, wa luqmatun, dan cukuplah hanya sesuap makanan, tasubbu biha jau'atak, hanya sekadar menghilangkan lapar engkau, minal halali faqat, tetapi engkau kena pastikan yang masuk ke dalam perut engkau adalah daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni adalah keadaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi dengan keduniaan ni, tuan-tuan, Nabi nak tunjuk kepada kita, dunia dia bukannya di hati tetapi di tangan kita. Maka perjalanan kita ni apa dia? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ni dia bukan tempat dunia. Tuan-tuan, hati ni adalah tempat duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi walaupun satu orang yang kaya raya, tapi Nabi hidup hanya dengan bersederhana sahaja. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu, tuan-tuan. Nanti kita akan sambung lagi pada tajuk yang sama pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.